Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil kiram. Syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu صراط الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Mengurusi Suruh Harizatul Kuasa Masjid Negeri, tuan-tuan para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Kepribadian Muslim, Syakhsiyatul Muslim oleh Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala. Sebelum ni kita bincang tentang menjauhi qaul zur ataupun perkataan-perkataan yang tidak elok, perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang kalau diterjemah oleh pengarang, perkataan ataupun kata-kata yang palsu, perkataan-perkataan yang bersifat fitnah, yang tidak mungkin menjadi sifat seorang mukmin. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat ini dari dimiliki oleh hamba-hambanya yang terpilih. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, yakni mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Surah Al-Furqan ayat 72. Maknanya fitnah, perkataan-perkataan yang tak benar, perkataan-perkataan yang bersumberkan dari perkara-perkara yang meragukan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga menggambarkan betapa kejinya dosa orang-orang yang melakukan fitnah ini, yang mana baginda bersabda dalam satu hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahukah kamu aku beritahukan akan dosa yang paling besar?" Kami berkata, "Bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Baginda bersabda, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan derhaka kepada ibu bapa. Satu, sekutu Allah, derhaka. Nah, itu ulama bahas. Dalam Al-Quran pun sebut sekutu Allah, al-birru walidain. Kita kena jangan mempersekutukan Allah dan juga berbuat baik kepada ibu bapa. Maknanya kalau derhaka ibu bapa ni dosa besarlah. Dosa sangat besar. Disamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bersandar lalu duduk. Kemudian baginda bersabda, ketahuilah, dan perkataan palsu, yakni baginda sentiasalah mengulang-ulanginya sehingga dia berkata, mudah-mudahan baginda diam. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur. Banyak kali tentang menjadi saksi palsu ataupun mereka-reka cerita ataupun membuat fitnah. Seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk pada tajuk yang paling penting. Saya fikir pentinglah dan kenalah dengan situasi perkara-perkara yang sedang kita hadap sekarang ini, iaitu kata pengarang menjauhi buruk sangka ataupun su'uzon, buruk sangka.
Muslim yang sejati tidak mudah menyangka buruk pada manusia, tidak tergamak membiarkan khayalan, fikiran, mereka-reka tuduhan-tuduhan palsu dan kesalahan-kesalahan terhadap manusia padahal mereka bersih daripada yang demikian. Kata tok guru saya, dia kata kalau kita ni nak buang buruk sangka dengan orang ni, satu, kita tengok siapa dia. Kalau dia orang tua, kita mulakan dulu dengan sangka baik. Sangka baik kita macam mana dengan orang tua? Kata orang tua ni alhamdulillah hidup dia dah lama dah. Dah tua dia dah. Tentu dia ni banyak amal. Dia dah bersedia dah menghadap Allah Ta'ala dengan amal yang banyak. Itu cara nak sangka baik dengan orang-orang yang dah berumur. Jadi akan timbul bagi orang muda rasa hormat, rasa kagum, respect kepada orang tua. Orang tua melalui kehidupan-kehidupan yang penuh beradab, tanpa media sosial, tanpa telefon, kan? Hidup dia lebih berkualiti, menjaga hubungan silaturahim. Sangka baik. Tok guru kata saya lagi, dia kata kalau kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kita, kanak-kanak ko, orang muda ko, katanya apa? Katanya kalau kita jumpa orang muda, kita kena beranggapan bahawa ui, dia muda lagi. Orang muda ni dosa tak banyak. Dia dosa tak banyak. Suci dia lagi, bersih dia lagi. Maka kita akan, bila tengok orang muda, kita sangka baik dan kita sayang orang muda. Itu timbul orang tua kita hormat, orang muda kita sayang. Kan? Itu sebab banyak kata-kata Nabi SAW yang kita kena dulu bersangka baik. Kata tok guru saya lagi, dia kata macam mana nak sangka baik dengan orang ni, dengan makhluk, dengan manusia. Kadang kita pergi tu mudah kan, pergi mana-mana lah, mudah kita nak sangka buruk kat orang. Kalau ada orang tu datang pakaian compang-camping sikit, kita pun mula rasa ni tak ada dah tu lah kojo ni, tak sedekah dah kojo ni. Tentu macam mana nak sangka baik dengan makhluk. Kata tok guru, dia kata kita kena sangka baik dengan Allah Ta'ala dulu. Macam mana nak sangka baik dengan Allah Ta'ala? Sangka baik bahawa Allah mencipta setiap manusia itu mengikut bahagian dia masing-masing, keadaan dia masing-masing. Ada bahagian dia masing-masing. Ada orang yang mungkin itu cara dia lah, bahagian dia. Bahagian kita nanti tak tahu pula macam mana. Yang penting bila Allah seorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka nescaya Allah tidak akan mensia-siakan kehidupan dia sebagai orang yang bersaksi dan bersyahadah. Itu kata tok guru saya. Jadi kita akhirnya akan mula-mula perlahan kita sangka baik dengan makhluk. Itu kita kembali balik pada Allah Ta'ala. Orang tua dia banyak beramal, orang muda dia sikit dosa. Akhirnya kita sangka baik je dengan manusia. Tapi pesan tok guru saya lagi, tapi jangan sangka baik dengan pencuri pula. Dah orang tu mencuri, sangka baik dia mencuri itu mungkin sebab jangan macam tu. Kalau dah mencuri itu curilah, kena lah hukum mengikut hukum adat, hukum Islam kena lah tangkap. Jangan biar pula sangka baik, dia bukan nak curi, itu dah orang masuk rumah mencuri, curilah dia. Okey. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Jangan sangka buruk dengan orang. Kadang-kadang sekarang ni dokek media sosial, kat TikTok ke, kat Instagram ke, kat mana-mana yang kita scroll lah, kat telefon kita tu, WhatsApp, kan banyak cerita tentang orang. Cerita tentang kes ni lah, cerita tentang masalah orang ni lah. Kadang-kadang ada orang yang menceritakan tentang contohnya kes anak hilang baru ni. Ada mula lah sangka buruk lah, kata ni lah, tuduh ni lah. Padahal belum lagi ada keputusan dia, belum lagi ada kata akhir, belum sabit lagi. Dah ramai yang buat sangka buruk macam-macam.
Benda-benda macam ni sangat mengganggu dan merosakkan fikiran kita orang Islam. Kan? Akhirnya masyarakat kita ni menjadi masyarakat penghukum. Hukum orang. Akhirnya orang pun takut hidup. Takut hidup, nak keluar pun takut, nak buat sesuatu pun takut, nak cakap apa pun semua takut. Allahu Akbar. Itu Islam ni sangat menjaga benda-benda macam ni. Adalah kisah keluarga orang dipaparkan. Okey. TikTok cerita tentang kisah keluarga orang. Kita pun duk assuming kata macam-macam. Nialah tak betul, itulah tak betul. Cuba tengok diri sendiri, kan? Cuba masing-masing tu tengok dan muhasabah diri masing-masing. Kalau ada keluarga, jaga keluarga masing-masing. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni yang memegang hati-hati manusia. Ya muqallibal qulub. Kita selalu baca dalam doa tu. Sama ada daripada Al-Quran kau, daripada doa Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, ataupun kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Kita selalu doa. Maknanya hati ni bukan milik manusia, dia milik Tuhan. Allah tu kalau nak ubah, kun fayakun, bila-bila Allah boleh ubah. Dan setiap orang tu ada ujian dia masing-masing. Okey, hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggencam dengan kerasnya kepada muslimin supaya mereka menjauhi segala prasangka dan buruk sangka terhadap manusia, menjauhi dan melemparkan tuduhan jahat dan palsu kepada mereka, tuduhan yang jauh dari kebenaran dan keyakinan, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alaih. Awaslah terhadap buruk sangka, kerana sesungguhnya sangkaan itu adalah perkataan yang paling bohong, dan seorang muslim itu adalah yang selamat daripada lisan dan juga tangan saudara semuslim. Itu kita kena jagalah tu. Kalau kita ni orang Islam, kita kena sayang sesama muslim, sayang saudara-saudara kita. Cuba tengok satu hari itu dengan pandangan sayang, pandangan kasih sayang. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sayang kita. Siapa kita nak benci orang? Siapa kita nak benci sesama muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahawa sangkaan itu adalah sebesar-besar dusta. Jika seorang muslim yang sejati tidak suka mengucapkan kata-kata dusta, sudah tentu dia tidak akan membuat sangkaan-sangkaan buruk, kerana hal itulah sebesar-besar dusta. Mula-mula kita sabut je, tu sebab kita tak boleh nak mengumpat-ngumpat, nak mengata benda-benda yang walaupun bermula dengan perkataan benda yang kita sebut tu betul. Kita tak boleh cakap cerita tentang orang. Contoh kita cerita tentang tudung dia. Tengok tudung dia tu. Cantik tudung tu kan. Warna apa? Warna biru. Dia boli kat mana tu? Dia boli dekat ambil lah satu kedai. Dia boli kat kedai tu lah. Oh ya ko, banyak tudung kan? Ada dah. Yo. Daripada satu bondo botok, cerita botok dia lah mula berjangkit-jangkit jadi lauk pauk. Kan? Berjangkit-jangkit, akhirnya timbullah perkataan-perkataan qaulul dzur, perkataan-perkataan palsu. Dan bila dah bersambung-sambung ni muslimin muslimat, tuan-tuan perempuan, macam-macam cerita. Akan timbullah fitnah dan adu domba. Hidayah Nabi yang tinggi inilah yang melarang muslimin mempunyai sangka buruk terhadap manusia. Baginda mengarahkan kaum muslimin supaya memandang perbuatan lahir manusia saja, tanpa menuduh hanya bergantung pada prasangka, kata mengata, dan tuduhan-tuduhan yang keji, dan berbagai-bagai bayangan yang sengaja direka-reka. Nak menghukum orang ni, nak tengok orang ni, kena pada yang zahir, bukan pada yang belakang-belakang yang kita tak tahu. Kita dengar cerita ke orang, oh dia tu kan lokek rumah kan macam ni, dia tu kan macam tu, cerita belum tentu betul, entah-entah fitnah. Yang kita hukum macam mana kita jumpa dia ke depan. Jumpa dia ke depan elok deh, bagus deh, senyum deh, bagi salam deh. Walaupun kita kata dia berpura-pura, kalau sebenar di sisi Allah dia berpura-pura, tak apa, kita hukum yang tu. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kepada kaum munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, yang Nabi dapat wahyu memang terang-terangan orang munafik,
Tapi Nabi, kenapa Nabi tak hukum dia orang-orang munafik ni yang lari, ya itawalla yaumaz zahfi, yang lari daripada medan perang, yang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tentera-tentera? Kenapa Nabi tak hukum ya? Nabi tak bunuh orang ya? Sebab Nabi tahu secara zahirnya orang-orang munafik ini dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia mengaku secara lidahnya, secara zahirnya dia beriman. Solat dia pergi, dia puasa sama, dia tunaikan zakat sama, dia ikut Nabi. Tapi hati itu penuh dengan hasad, penuh dengan hiqdun, dendam, penuh dengan kepentingan-kepentingan lain terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap Islam. Dia nak ambil istifadah daripada Islam. Mungkin dia nak jawatan, mungkin dia nak pangkat, mungkin dia nak kedudukan. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu. Tapi kenapa Nabi tak hukum? Sebab nahnu nahkumu bizzawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita ni hukum pada yang zahir. Yang sarair, yang rahsia-rahsia, apa yang ada dalam hati dia, apa ada dalam fikiran Allah, itu hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Termasuk dalam hukum hudud. Kalau tuan-tuan belajar betul-betul fiqh, hukum hudud tu tentang fiqhul jinayah. Kalau seseorang itu memang mencuri, ada datangnya saksi, hukum saksi, ataupun dia berzina, itu datang pada Nabi, dia mengaku, seorang sahabat kan, Ma'is bin Malik datang mengaku pada Nabi, ya Rasulullah, aku berzina. Dia mengaku. Nabi tanya lagi, adakah seperti sekian-sekian-sekian? Adakah seperti sekian-sekian-sekian? Adakah seperti celak masuk ke dalam sarungnya? Ya Rasulullah. Mengaku dia, ya Rasulullah. Ya. Sebab apa Nabi tanya? Sebab Nabi nak menimbulkan keraguan-keraguan. Nescaya kalau ada satu pun keraguan, contoh dia kata, tidak ya Rasulullah, bukan seperti itu, maka hukuman had tidak akan dijalankan. Itu Nabi berhukum pada yang zahir. Kalau seseorang tu menipu, tanya, kau berzina ke? Padahal dia memang betul berzina secara hakikat, tapi depan hakim dia mengaku, tak, aku tak buat. Maka tak dijalankan hukum had. Sebab kita menghukum pada yang zahir. Apatah lagi tak dapat didatangkan 4 saksi yang hidup melihat perbuatan dan perlakuan zina. Jadi benda-benda macam tu kita kena faham dalam masyarakat. Kalau kita tengok orang tu memang bahagia dia, elok hidup dia bagus, doakan kebaikan. Itu yang terbaik. Doakan dia baik, doakan dia bagus. Ini macam-macam tuan-tuan. Saya kadang-kadang tengok dalam grup, dalam media sosial ni, kadang saya poning. Stres pun ada agak kan. Sebab kita di sudut hukum kita tahu belajar apa semua, tapi bila datang emosi, kadang-kadang dah menidakkan rasional, menidakkan hukum akal. Okey. Sebab Muslim itu dia tidak suka mendedahkan rahsia manusia, tidak mencampuri urusan-urusan peribadi mereka, tidak suka menodai kehormatan mereka. Nampak tak? Masya Allah, subhanallah. Jangan masuk urusan peribadi orang. Kalau hal tu keluarga orang, jangan masuk campur urusan dia. Itu hal dia lah. Dan kita nak pandai-pandai sebut dia alif bega ko kan. Semua kita nak jadi penghukum orang, jangan. Itu hal dia masing-masing. Kita ni lagi tak tentu lagi kan, macam mana kita akan diuji oleh Allah Ta'ala. Mungkin bukan kita, mungkin anak kita, mungkin keluarga kita, mungkin saudara mara, sepupu, sepapat kita tak tahu. Sangka baik, husnuzon, doakan kebaikan. Subhanallah, ni indahnya Islam sebenarnya. Sebab tidak ada yang mengetahui rahsia dan penghisaban kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui segala rahsia dengan segala yang tersembunyi. Adapun manusia itu tidak ada yang dapat diketahui dari saudaranya kecuali yang lahirnya saja. Nampak? Tiba-tiba kita sangka buruk dengan orang. Sangka buruk dengan orang, ternyata orang tu tak baik, dia jadi fitnah. Dan orang tu pula jenis orang yang selalu berdoa tengah-tengah malam. Dahlah kita fitnah dia, kita cakap dia bukan-bukan, dia jadi orang yang al-mazlum, orang yang dizalimi. Bila orang dizalimi, tiba-tiba bangun di tengah malam, solat tahajud, dia doakan, ya Allah, engkau kembalikanlah semula kepada siapa yang bersangka buruk dengan aku, kerana bihaqqil mazlumin,
dengan hak orang yang dizalimi, ya Allah, urdud, pulangkan semula. Tiba-tiba kono pulang lah balik. Sio-sio pula kita kono. Daripada kita hidup bahagia, hidup elok, kita kono pula dia. Kesan daripada doa orang yang dizalimi. Sebab mulut kita. Sebab sangka buruk kita. Na'udzubillah min zalim. Adapun manusia itu tidak ada yang dapat diketahui dari saudaranya kecuali yang lahirnya sahaja. Adapun rahsia mereka, batin mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut mereka dan mukmin yang mengikuti mereka sepanjang masa. Kerana mereka menikmati hidayah agama ini, kerana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada segala noda, suci dari dosa. Dalam satu riwayat Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, aku mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada beberapa orang yang dihukum berpandukan wahyu, yakni wahyu menentukan baik atau jahat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya wahyu telah berhenti sekarang. Jadi kami hanyalah menghukum kamu menurut zahirnya sahaja perbuatan kamu. Barang siapa yang lahir kebaikannya kepada kami, kami berikan keamanan kepadanya, dan kami hampirkan dia kepada kami, dan kami tidak bertanggungjawab mengetahui rahsianya. Rahsianya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nampak kepada kami kejahatannya, kami tidak mempercayainya, tidak memberi keamanan kepadanya, walaupun dia berkata hatinya dan rahsianya baik. Secara zahir, walaupun hukum memang nampak dia buat jenayah, memang nampak dia buat bunuh tak betul, maka hukumlah. Walaupun dia cakap hati dia baik, dia okey, dia tak buat, tapi secara peribadi dia, secara bukti dia nampak hukum. Tapi bukti tak ada, apa semua tak ada, tiba-tiba kita nak cakap sesuatu tanpa ada bukti dan alasan, maka rahsia dia tu, benda-benda yang batin tu, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, seorang Muslim yang bertakwa dan sedar waspada dari tiap perkataan yang diucapkannya, berfikir panjang sebelum menjatuhkan sesuatu hukuman atau keputusan. Tidak luput dari perasaannya dan fikirannya akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta persoalan ataupun pertanggungjawaban daripada Allah Ta'ala. Lantaran itu, seorang Muslim yang sejati mestilah patuh dan tunduk dengan petunjuk Allah, tidak bercakap, tidak bertindak tanpa ilmu, dan tidak menjatuhkan hukuman melainkan dengan keyakinannya. Termasuklah macam-macam isu boikot kau, jangan hukum orang. Kita buat-buat, nampak orang tak buat itu biar. Itu dia dengan Allah Ta'ala. Jangan kita jadi hukum pula. Nampak rumah tangga orang, berlaku apa-apa ke rumah tangga orang, jangan hukum. Biar dia, itu rumah tangga dia. Cukup kalau orang paparkan dalam WhatsApp kau, dalam telefon kau, dalam TikTok, jangan ulas. Kita lah jadi pengulas. Kadang-kadang satu hari itu ada orang rumah saya, dia tunjuk satu video TikTok. Seorang dia didik anak elok-elok. Bagus video tu, dia tunjukkan cara dia didik anak elok-elok. Macam mana dia didik anak tu bagus, ajar anak tu mengaji. Dia record kan perbuatan dia didik anak dia tu. Orang rumah saya dia kagum. Tu saya cakap, penyakit ain ni dia ada dua. Dia ada dua. Satu datang daripada hasad. Hasad ni dongki orang. Orang dongki, tak puas hati. Yang kedua, penyakit ain ni datang dengan kagum, takjub, ketakjuban, kekaguman yang melampau terhadap sesuatu. Itu pun boleh datang penyakit ain. Itu nanti dia sakit. Itu sebab jangan terlalu gairah menceritakan kebaikan-kebaikan. Untuk educational purpose, untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya, eloklah kita guna guideline yang sepatutnya yang dah ditetapkan.
Tak boleh kita menggambar-gambarkan perihal keluarga dan sebagainya. Kalau boleh, halanglah benda-benda macam tu. Besok contoh, elok didik anak tu, elok tuan-tuan. Bagus didik anak tu. 10 tahun, 20 tahun akan datang. Tiba anak tu jadi lain pula. Contoh, mula-mula tu elok. Nak tahu Allah Ta'ala ni, kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala. 10 tahun, 20 tahun, tiba anak yang didik tadi, yang dibangga-bangga tadi, tiba-tiba berubah dah. Jadi tak elok pula. Contoh, na'uzubillah. Macam mana tu? So nak gambar apa pula kat TikTok? Nak cerita apa pula kat orang? Nampak? Bahaya kan? Jadi bondo-bondo yang bersifat privacy ni, kekalkan dia privacy. Orang dulu kalau anak-anak dia berjaya, orang kampung, miskin, apa semua kan, duduk kat kampung, ayah yang nelayan, mana dia cerita perit jerih dia kat orang? Yang cerita siapa? Anak itu. Anak tu bila dia dah berjaya, SPM berjaya, STP berjaya, universiti first class, sambung sampai PhD, cerita apa? Ayah saya dulu susah dia. Jadi nelayan, banting tulang, puluh-puluh. Okey, anak tu cerita. Dah berjaya tu, baru cerita tu. Kan? Sebab kita percaya Allah Ta'ala. Kata Tok Guru saya, kehidupan dia, kalau tuan-tuan baca kitab Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali, tingkat terakhir kehidupan manusia ni ialah syukur. Alhamdulillah. Baik ko alhamdulillah, tak baik pun alhamdulillah dia. Dia dapat accident, alhamdulillah. Dia dapat kebaikan, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dia dah fana, dia nampak Allah Ta'ala. Semua benda yang dia buat kat muka bumi ni Allah Ta'ala. Subhanallah. Akhirnya dia dapat buat sesuatu, dia baik buat kebaikan, dia tak harapkan pujian manusia, perhatian manusia. Tak, dia harap siapa? Allah Ta'ala. Lebih daripada itu, dia bertambah gerun dan gentar dari menyelami rahsia-rahsia manusia, menuduh mereka dan menyangka buruk mereka. Kerana nampak di hadapan hatinya malaikat yang sentiasa merekod, mencatat dan menulis segala perbuatannya, segala perkataannya dan segala tindak tanduknya. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Nanti insya-Allah kita akan sambung tajuk ni lagi dalam perbincangan akan datang. Seterusnya kita akan masuk dalam bab memelihara rahsia. Orang Islam ni, orang Melayu kita tu paling susah tu, pelihara rahsia orang. Kalau suruh jaga rahsia kan, ya Allah, susah tu kan. Tengok macam mana para sahabat menjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa. Nanti kita bincang dalam perbincangan akan datang. Segala baik itu datang daripada Allah, kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.